Rasanya meter ni problem ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya. Saya Nok Amirul Nok Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya akan cerita tentang rem pump lagi lah. Cuma kali ni saya dekat Ulu Benam ni. Kalau korang tengok video yang sebelum ni, saya pasang setup untuk yang baru. Jadi yang saya datang kali ni adalah untuk ganti rem pump lah. Rem pump yang saya buat sebelum ni menggunakan PVC, dia pecah kan. Jadi kalau korang nampak dekat ujung nampak sana tu kan, dia ada nampak macam air tengah pancut tu. Jadi rem kita tu, rem pump kita tu pecah, ataupun hidram pump tu pecah sebab tekanan terlalu tinggi lah. Mungkin terlalu tinggi ataupun dia punya pipe PVC dia tak berapa tahan lah. Jadi kali ni kita akan menggunakan GI lah, batang besi pipe GI ataupun galvanized iron. Kita jadikan dia sebagai pump yang baru lah. Jadi jom saya akan tunjukkan pada korang semua bagaimana dia pecah. Okey, kalau korang tengok macam ni lah keadaan dia pecah. Makna dia punya valve dia tu pun rosak. Kalau kita tengok dekat bahagian tepi dia, kita tengok dekat bahagian dekat antara T dia tu, dia ada bocor kecil tu kan. Tapi kalau masa ada tekanan ni, dia punya bocor dia ni besar sebenarnya. Besar, tapi sebab ni dia ada dah keluar air, jadi dia tak nampak sangat lah dia punya bocor dia tu. Jadi yang semua ni kita akan gantilah dengan besi punya. Jadi kalau yang korang tengok, ini semua adalah GI punya lah, GI pipe. Jadi saya bawa juga dia punya barang-barang dia lah. Jadi kita akan ganti terus lah, ganti terus. Dan kita tengok macam mana hasil dia selepas kita ganti tu. Jadi kita akan matikan pipe dulu lah. Sebelum tu saya akan keluarkan air dulu, sampah ke ada apa kita buang dulu, baru saya tutup sokok ni lah. Okey, kalau korang tengok, ni satu masalah lah kalau pakai valve jenis macam ni kan. Dia punya ni getah dalam dia tu untuk tahan tekanan dia tu dah pecah kan. Bayangkan kalau sehari 47,000 kali dia hentak benda ni, lama-lama koyak ni getah ni. Koyak. Jadi kalau kita nak buat untuk custom valve punya ni pun dia ada cara dia nak buat dia punya luas permukaan dia tu kena cover besar. Jadi susah lah dia punya valve ni nak koyak. Lepas tu yang lagi satu pula, kalau kita nampak dekat sini ada crack. Ada crack apa ni, dia pecah kan, sebab hentakan daripada rem pump ni. Dia pecah, crack semua ni. Jadi dah tak boleh pakai lah. Bila ada crack tu yang kita hilang pressure dia tu. Bila hilang pressure, dia punya kuantiti liter air per minit dia tu kuranglah naik ke atas. Kurang naik ke atas. Okey, sekarang ni kita akan buka lah dia punya rem pump dia ni. Rem pump kita akan ganti yang besi punya lah.
Okey, sekarang kalau korang tengok yang pecah tadi tu bahagian T dia dekat sini lah. Dekat bahagian sini kan. Dia punya ni crack. Kalau macam saya cakap tadi, kalau bahagian valve atas dia ni tertutup rapat elok, dekat sini bocor dia besar. Dia terbuka dia punya ni. Jadi kalau pakai PVC ni, kalau untuk tekanan yang bawah daripada 150 PSI, saya rasa okey kot. Tapi kalau dah tinggi sangat, kena tukar yang stainless steel ataupun yang GI punya lah. Ni pasang pressure. Semua dah macam ini. Lock pipe ni ke? Apa? Sambung. Macam mana atas bawah? Dia Oh, ni ada arrow. Benda angin nak patah dulu. Angin aja. Kalau pasang sini ya, sebab ni sini pun jadi pun jadi senang tu. Tak payah kita nak letak dia tu tak payah. Ni pusing nak kelai dia. Masa saya kerja buat kilang Anjung tu. Sampai ni je. Kau sampai ni. Oh ya. Atau bila pasang tu dulu pasang tak payah pusing-pusing. Kan ni lah. Kau tanya ke benda ni. Test apa? Kalau pasang satu macam mana air dia dekat atas kan? Jadi kalau satu boleh dah lepas naik ke atas tak apa. Yalah. Kalau dua lagi valve rosak ganti jenuh juga. Taklah Main valve lah. kuantiti air lah. 嗯， Liter per minit. So, kalau redak sebelum ni nak macam air terjun kan. air masuk pun tak cukup. Dengar dia punya Cina punya ni sampai ke sana ke? Tak dengar. Habis yang dia kata sikit api tu. Tak saja bila dia turun ni kata. Oh, bila dia tengok pump dia. Okey, sekarang kita dah pasang yang besi punya kan. Dah siap pasang yang besi. Sekarang ni kita tengah pasang yang ni. Jadi kita akan hidupkan air dia. Lepas tu kita tengoklah, kita try pasang satu valve dulu macam mana. Macam mana sebab kalau pasang dua valve, masalah dia kita ada masalah air dekat atas sana tu. Air dekat kolam yang kita buat empangan tu tak cukup nak menampung dia tu. Jadi bila air tak cukup, nanti bila empangan tu kering kat sini berhenti sebab air tak cukup supply. Jadi kita test satu dulu supaya dia punya air dekat atas tu kalau boleh keluar dengan masuk sama. Lebih kurang sama. Jadi kita akan test lah, tengok macam mana. Okey, kita buka sekarang ni. Kita tengoklah macam mana keadaan dia. Jadi sekarang ni kita akan buang dia punya angin dia dulu. Buang angin dulu dalam pipe, baru kita akan main dia punya pump ni.
kita akan buang angin dia tu sampai habis lah. Sampai kita rasa memang dah tak ada angin dalam pipe dia ni. Ada keluar air. Okey, jadi sekarang ni kita akan check lah, tengok dekat mana bahagian yang ada leaking, dia kita repair balik lah. Sekarang ni kita tengok dia punya ni boleh pergi berapa kuat. Okey, jadi sekarang ni kita track dia punya ni untuk kali pertama. Sekarang ni lebih kurang dalam 5. tak kenapa dia tak ada fokus pula ni. Okey, sekarang ni kita tengok dia dah pergi ke lebih kurang dalam 6 bar. Hampir 6 bar lah. Hampir 6 bar. Lebih kurang dalam 90 PSI dia, hampir 90. Jadi kita biar dulu lah. Dia naik slow, naik pelan-pelan. Sebab sebelum ni kita dapat, kalau masa pakai PVC tu kita dapat 150 PSI ya. Jadi tak apalah, kita biarkan dulu. Sebab kalau kita tengok dekat sini, dekat bahagian sini ada bocor kan. Bocor kecil macam ni pun berkira. Memang dia berkira, mempengaruhi dia punya tekanan air dia tu. Bocor, ada je bocor kat mana-mana, dia akan mempengaruhi dekat sini lah. Jadi kita akan repair lah benda ni. Kita akan repair sekarang ni. Kita cuma nak tengok lah, untuk keadaan macam ni dia boleh pergi berapa PSI. Jadi benda ni kita pusing bagi dia slow sikit. Jadi kita nak tengok dia punya maksimum PSI dia ni, dia boleh pergi berapa. Cuma sekarang ni dia nak naik tu dia lambat sikit lah. Sebab air yang keluarnya sikit. Jadi yang nak masuk dalam ni sikit lah. Sebab dia cepat kan, sikit. Jadi kita tengok dia boleh pergi sampai berapa ni. Tapi itulah, kita orang betulkan yang bocor ni dululah. Baru kita tengok berapa PSI dia pergi. Sebab sikit punya kecil bocor dia ni mempengaruhi banyak lah. Jadi kita repair dululah. Okey, jadi kita akan buka balik lah air ni. Buka air balik. Jadi kita keluarkan angin semula lah. Keluar angin semula, lepas tu baru kita jalan macam biasa lah. Kita tengok berapa PSI. Lepas tu kita check lagi sekali ada bocor ke tidak. Sebab bocor ni kalau ada je jadi masalah nanti. Sikit je punya hal, tapi dia punya kesan dia tu memang tak boleh tahan lah. Jadi sekarang ni kita biarkan dulu, kita buka air. Kita tengok macam mana. Okay, sekarang ni kita biarkan lah. Kita biarkan dulu bagi udara keluar. Ya, cuba kalau mati kan. Okey, kita matikan sekejap. Lepas tu kita tengok kot, kita buka balik tengok ada angin tak. Cuba kalau buka. Leaking dekat penyambung masa tu.
bukan yang dekat white tape tu. Ha. Jadi kita tengok sekarang ni dia boleh bagi berapa PSI untuk run kali pertama ni. Okey, jadi kalau masa kita pasang PVC dulu, sekarang ni dia dah sampai 60 kan. 60 PSI masa kita pakai body PVC. Kalau 60 PSI ni kita dah sampai dia punya ventricle dia. Kalau bahagian atas sana kita naik tu lebih kurang dalam 120 meter. 120 meter dia punya tinggi dia, tinggi head dia tu, ataupun orang panggil ventricle dia tu 120 meter lah. Masa 60 tu. Jadi sekarang ni 60 kita dah lepas, makna kita dah lepas daripada 120 meter lah tinggi dia. Jadi kita nak tengok dia boleh pergi sekarang ni sampai berapa. Okey, jadi kita dah repair dia punya ni, kita test PSI dia lah. Jadi dekat situ ada bocor kan. Sekarang bocor tu dah tak ada lah. Jadi sekarang ni dah lebih kurang 90 PSI ya. 90 kan. Okey, 90. Dia punya hentak dia pun makin kuat. Makin kuat, jadi bunyinya bising sikit. Okey, jadi kita dah tunggu lebih kurang dalam 10 minit pun dia boleh pergi lebih kurang dalam 100 PSI lah. 100 PSI kan. 100 PSI, jadi kita akan try tukar valve lah. Kita try tukar valve, tengok macam mana yang lain dia pergi tu, tekanan dia tu macam mana. Kita akan memperlahankan lagi. Sekarang ni kita tengok dalam 1 saat ni lebih kurang dalam 2 kali dia buang air kan. Jadi kita cuba tukar yang berat sikit lah. Okey, kita buka sekarang ni. Kita tengok. Nampak dia punya bukaan dia lebih lambat lagi kan. Tadi 1 saat tu lebih kurang 2 kali. Jadi kita tengok yang ini macam mana pula daripada dia punya tekanan dia. Okey, jadi kita tengoklah. Ya, kita try tutup benda ni kan. Tengok dia boleh pergi berapa. Sekarang ni hampir 90 lah, 90 PSI kan. Okey, 90 PSI. Jadi pump pun dia makin kuat tekan dia. Jadi kita tunggu lagi ya. Tengok macam mana keadaan dia. Jadi kita dah tunggu dekat 10 minit pun, walaupun kita tukar valve yang agak berat sikit kan. Agak berat sikit pun dia duduk di takut 90 PSI saja. Kurang sikit, dekat 90 kan. Jadi okey, jadi sekarang ni kita tengok pump tengah bergerak kan. Dia tengah
buat kerja dia kat belakang lah. Jadi saya fikir nak pakai satu valve je. Tapi dia punya PSI pun maksimum rata-rata dia pergi dalam 90 kan. 90 PSI. Jadi saya akan cuba tukar pada 2 valve pula lah. Saya akan tambah satu lagi. Jadi satu lagi buang. Kita tengok dia punya tekanan dia macam mana. Sebab air dalam pipe ni tekanan dia agak kuat lah. Agak kuat. Jadi kita akan tukar dua. Pakai dua, tengok dia punya pergi dia macam mana pula. Satu dah masak. Oh ya, satu pakai anu. Satu membuka, satu ni. Ini kuat ni. Okey, jadi kita dah pasang dua-dua lah yang sama jenis. Sebelum ni kita pakai yang jenis spring punya kan, tapi macam saya tunjuk tadi awal tadi getah dia rosak kan. Jadi sekarang ni kita pakai yang jenis swing punya lah, dua-dua. Okey. Sekarang kita buka, tengok macam mana. Okey, sekarang dekat sini sekarang ni kawasan memang gelap betul ni. Takut hujan lebat. Jadi kejap lagi nanti saya akan sambung kemudian lah. Sekarang ni kita tengah test dia punya pump dia tu boleh pergi berapa PSI lah. Jadi apa-apa nanti saya akan update semula lah lepas mungkin hujan turun ni nanti. Okey. Okey, jadi apa ni, cuba Pak Lok test 2 kali. Buat 2 kali dia punya ni, apa sukatan dia tu. Okey, jadi hujan tadi memang saya pun basah kuyup lah. Jadi sekarang ni pump kita tengah running lah. Masa tengah hujan tadi tu kita adjust sikit lah, ketatkan mana yang leaking apa semua tu. Jadi 9.31. Okey. 9.31. Okey, 9.31. Try Pak Lok lagi sekali nak tengok. Sebab dia punya pump dia nampak lain dia punya frekuensi dia. Okey, jadi okey. Jadi apa tadi kita try kita sekarang ni ada leaking sebenarnya, ada sedikit leaking. Jadi kita akan betulkan dulu. Sebab white tape tak ada. Jadi pak saudara saya pergi ambil lah dekat atas tu. Jadi kita betulkan apa semua tu. Kita tengok dia boleh pergi berapa pressure dia. Jadi kita tengok maksimum dia boleh hentak berapa kan. Jadi okey lah. 929. Okey lah. Mana dekat sini pun ada bocor lagi. Tak apa lah, kalau macam tu kira okey lah. Jadi macam Pak saudara saya bagi tahu 929 saat 29. Mana pada ketinggian 120 meter, 120 meter air tu kita punya vertical dia tu mana 1.5 liter dia keluar dalam 9 saat lah, lebih kurang dalam 9 saat. Jadi okey lah, bagi saya kan. Tapi tak apa, kita akan repair dulu, kita tengok ending dia berapa. Nanti dia punya kadar pengeluaran air dia saya akan bagi tahu lah. Apa-apa pun saya akan tunjuk pada korang semua berapa maksimum hentakan yang boleh dia pergi lah untuk rem pump 2 inci ni lah bila kita ganti. Jadi kita nak tengok ada beza tak antara menggunakan pipe PVC atau GI, ada beza tak? Sebab GI apa yang PVC sebelum ni maksimum dia lebih pergi 150 PSI lah. Dengan ketinggian yang sama dan apa semua sama 150 PSI. Jadi GI punya kita tengok berapa yang kita boleh pergi untuk pipe GI ni. Okey, jadi sekarang ni saya pasang macam ni lah. Dekat sini kita tak ada white tape lagi dengan valve yang atas ni. Jadi
Saya akan buat tip dulu, lepas tu kita akan tengok pressure semasa dia berapa lah. Sekarang ni pressure semasa sekarang ni untuk 120 meter vertical ataupun head dia bermain dalam 50 psi lah. 50 psi. Tadi kita test tadi masa dia tengah bocor, dia pergi dalam 120. 120. Jadi kita tengok, kita repair dulu lah pengakhir dia ni. Lepas tu baru kita akan ketatkan semua ni. Weh, ada L pula. Rasanya meter ni problem ni. Kalau macam ni, air naik tak? Macam ni, satu ni naik. Naik. Ha. Tapi ada 26 saat dia. kurang saat lah. Sampai tapak rumah Sampai rumah tu dapat. Tapak kereta, tapak kereta. Pakai kereta ni lah. Parking meter, kalau parking meter dengan tangki rumah tu, beza berapa? Satu ni okey. Satu okey lah. Tiba-tiba kalau macam bos kata nak pakai air banyak kan, baru kot nak pakai dua-dua bang ni. Kalau air nak pakai banyak kat bawah, pakai 2 bang. Kan Kalau kalau pergi laju dengan banyak kat Ah. bawah lah. kalau tiba-tiba rasa ada nak pakai air banyak kan, mana dudukkan 2 dua. bang, dua-dua jalan. Lepas tu air kat bahagian rumah tu banyak lah. Ataupun kalau nak Tapi pakai kalau jalan satu, okey lah. Lepas tu kalau jalan satu tak naik batas kan? tak naik. 2 pun naik batas. Jadi kalau andai kata kalau tak ni pun nak slow air kan, Ha, berapa tu ni lah. pusing. Okey, sekarang ni kita dah settle lah kerja-kerja pemasangan untuk rem pump ni kan. Jadi kalau korang tahu, dia tak menggunakan elektrik lah. Jadi dia menggunakan sumber tekanan daripada tenaga tekanan. Jadi pump ni akan sentiasa bergerak 24 jam tak berhenti lah. 24 jam tak berhenti, kecuali kita yang menghentikannya ataupun sumber air di bahagian kolam atas habis. Jadi nanti saya akan tunjukkan dekat atas pula berapa liter air per minit yang keluar. Jadi sekarang ni saya nak pergi ke bahagian kolam dekat atas sana tu. Jadi kita nak cuci, nak buang pasir apa semua tu. Jadi saya akan tunjuklah kita punya kolam tu dekat atas tu macam mana. Okey, dekat sini ada satu rem pump tuan tanah, dekat sini lah, salah seorang daripada sini. Dia buat macam ni lah rem pump dia. Dia buat pipe dia 1,5 inci. 1,5 inci, saya punya 2 inci. Tabung lebih kurang sama lah, dia punya tabung angin dia. Dia punya PSI dia boleh pergi sampai 100 PSI. 100 PSI. Macam saya 2 inci, dia pergi sampai 150 PSI kan. Tapi dari segi liter, air per liter dia, saya banyak lagi lah. Saya banyak lagi. Jadi ni korang boleh tengok lah dia punya rem pump dia macam ni. Okey, sekarang ni kita akan naik bahagian atas. Kita akan cuci sumber air bahagian atas tu. Sebab kalau korang tengok, kita punya pump tu dekat belah sana lah, bawah sana. Saya tak tahu nampak ke tak, memang tak nampak kot. Jadi kita pergi naik atas lah, kita tengok sumber air kat atas tu sana. Sebab dia hujan ni penuh dengan pasir kan, pasir tanah apa semua. Dia nak kena cuci lah, kalau tidak kita punya pump boleh sumbat. Jadi macam ni lah sumber air tu. Ni pipe kita kan, pipe kita. Sekarang ni kita akan ubah filter lah, ubah filter kat depan.
Jadi kita dah pasang filter dekat sini lah. Tubuh sini supaya sampah-sampah yang besar-besar tu tak masuk dah dalam kita punya pump. Kalau yang ni pun lepas pasir-pasir halus je apa semua tu lah. Okey, jadi nanti yang di lubang ni nanti ada sampah-sampah turun nanti lama-lama nanti dia tersekat sendiri lah. Jadi kita nak air tu nanti dia tinggi lagi. Nak sedut ke? Betul. Nak sedut ke tak? Ha. Jadi sekarang ni kita orang nak sedut pasir ni pula. Sedut pasir ni supaya dia dalam lagi. Okey, sekarang dah agak dekat maghrib dah. Duduk dalam hutan ni pukul 6 lebih pun dah macam dekat pukul 8 dah. Dia punya gelap. Jadi kerja-kerja dekat atas ni dah siap. Sekarang ni kita nak cek air pula lah. Nak cek air dekat atas berapa dia punya liter seminit. Jadi jom kita tengok apa ni lah berapa pengeluaran air dia. Jom. Okey, jadi sekarang ni kita tengok lah air yang keluar tu kan. Untuk satu botol tu dia ambil berapa saat? 1.5 Jadi jom kita tengok. Okey. 1, 2, 3. Kita tengok. Kapan saat? Okey. Tak apa, saya terlambat tekan tadi, kita test lagi sekali. Sekejap. Okey. Okey, Pak Lokil. 1, 2, 3. Kita tengok 1.5 liter berapa. Okey. Lebih kurang 9 saat. 9.2 lah. Jadi ini adalah untuk ketinggian 120 meter lah. Kalau ikut kira 120 meter. Jadi kita target nak atas tu lagi. Atas tu betul-betul dekat pagar sana kan. Ni dia ada tangki tu kat atas sana. Jadi kita nak tengok dekat atas tu berapa pula. Ini kemuncak dia lah yang kita nak ambil air. Lebih kurang dalam 160-165 meter vertical ataupun height dia tu. Jadi jom kita tengok. Okey, sekarang lebih kurang pukul 7 dekat sini. Atas bukit ni pun nampak gelap betul. Jadi kita akan tengok lah air dekat atas tu macam mana kemuncak dia. Jadi nak naik ni pun licin. Kena buka kasut. Sebab baru kita kita buang pokok kan. Kita buat kerja-kerja pembersihan. Jadi tanah ni agak sedikit botak lah. Tak ada rumput, tak ada pokok kan. Jadi tak apalah. Kita pun ada tanam pokok, rumput kan. Kita tanam balik rumput-rumput semua tu. Jadi dekat kawasan bukit ni nanti kita akan tanam rumput agak lah. Macam dia punya penat dia. Jadi kita dah sampai lah dekat atas ni. Ni kemuncak dia. Jadi kalau korang tengok macam ni lah. Tadi kita test sana
9 saat kan. Jadi macam ni. Ketinggian lebih kurang sini dengan rempam bawah sana tu. Lebih kurang dalam 160 meter. Okey, jadi kita akan test pada ketinggian 160, 165 macam mana. Okey, peluk. Kita tengok dia ambil berapa saat. Okey. Okey, lebih kurang 36 saat untuk 1.5 liter. 1.5 liter. Jadi kita test dia sekali tengok. 1, 2, 3. Okey. Okey, lebih kurang 36 saat juga. 36 saat. Jadi kalau kita kira kan 1500 bahagi dengan 36 saat bersamaan 1 saat 41 ml lah 1 saat ni. Kali dengan 60 1 minit kan. Makna 1 minit dia menghasilkan lebih kurang dalam 2.5 liter lah. 2.5 liter. Jadi okey lah. Untuk ketinggian lebih kurang dalam 160 165 vertikal, panjang pipe lebih kurang dalam 250 meter lah. Daripada pump kita bawa sini 250 meter, tinggi pump ke sampai betul-betul parah kalau ikut sama level dengan saya ni lebih kurang dalam 160 165 lah. Jadi dia keluar lebih kurang dalam 2.5 liter. 2.5 liter. Jadi nanti tangki ni nanti kita akan naikkan atas tu lah. Naik dah. Bawah mana? Okey, jadi saya rasa saya berharap apa yang saya kongsi ni bermanfaat untuk korang semua lah. Mungkin boleh dijadikan panduan dan contoh untuk korang buat kat kebun korang. Jadi ini pun saya buat ni pun apa tuan tanah minta ya upah saya untuk pasang sistem ni lah untuk naik sampai ke hampir 200 meter dia punya head dia tu kan. Jadi tak apalah. Saya rasa sampai sini sajalah video saya kali ni. Jadi video akan datang saya akan buat update tentang saya tanam durian apa semua ni dekat sini. Jadi saya akan share dengan korang semualah berkenaan tentang apa yang kita buat dekat sini lah. Jadi itu sajalah video saya kali ni. Jangan lupa share dan subscribe supaya orang lain tahu apa yang korang tahulah. Jadi itu sajalah. Saya Nur Amirul Azmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.